أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين وكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Tiga puluh ni daripada surah Ankabut. Dan kami utuskan kepada penduduk Madian, saudara mereka Nabi Shu'aib alaihi salam. Dan kami utuskan, yakni Allah Subhanahu wa taala, kepada penduduk Madian. Madian ni satu negeri ataupun satu kampung lah, yang dibangkitkan pada kampung ni, pada tempat ni seorang Nabi nama dia Shu'aib alaihi salam. Kalau gitu, dalam ayat ni, mula dari ayat ni Allah Ta'ala akan menerangkan pula perihal Nabi Shu'aib yang juga telah mendapat pertentangan dari kaumnya. Dan serupa dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita pun dakwah agama, rakyat agama, puak-puak Quraisy Mekah, bertetek, berlawan dengan Nabi kita.
Pokoknya dalam ayat ni Allah Ta'ala nak royak juga Nabi Syuaib jami dulu belum pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga telah mendapat pertentangan dari kaumnya. Serupa juga dengan masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka dibinasakan. Dan akhirnya binasa juga. Tak ada menang juga. Duk lawan Nabi pun. Dan Allah Ta'ala binasa subhanallah. Kalau gitu ambil contoh lah. Ambil teladan lah. Orang duk deraka pada Tuhan, duk lawan Nabi ke apa tu. Sudi malah tu lakar lah. Allah kata, we jadi teladan kepada orang-orang duk berlawan dengan Rasulullah, dengan ajaran Rasulullah, dengan sunnah Rasulullah. Dengan hukum Allah Ta'ala tu, sudi binasa belaka. Kalau gitu, dia kata dalam ayat ni, mula daripada ayat ni, nak royak hak Nabi Syuaib. Nak royak hak Nabi Syuaib pun subhanallah juga. Dan kami utuskan, kami letak jadi rasul kepada penduduk bandian saudara mereka Nabi Syuaib. Saudara mereka ni mana orang dalam kalangan mereka juga. Bukan tu nak ambil orang luar mai duk mengajar puak Madian tu tak. Ambil daripada saudara mereka, iaitulah Nabi Syuaib alaihissalam. Lalu ia Nabi Syuaib berkata, ya qaumi ibudullah warjul yaumal akhir. Wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah. Ni suruh bertauhid kepada Allah, suruh ibadat kepada Allah. Jangan duk syiriklah kepada Allah. Jangan duk bertuhan, jangan duk puja, jangan duk minta lain daripada Allah Ta'ala. Tu mana sembahlah kamu kepada Allah. Dan kerjakanlah amal soleh dengan mengharapkan pahala pada hari akhirat. Ni gapo seruan Nabi Syuaib kepada kaum dia. Kerjalah amal molek. Amal soleh ni amal molek. Hak pelak-pelak, hak salah-salah, hak dosa-dosa, tak usah kerjalah. Buatlah hak molek-molek. Dengan mengharapkan pahala pada hari akhirat. Kerana kita buat amal molek ni boleh pahala di hari akhirat. Maka kita kerjalah. Tinggallah benda jahat duk kacau kan. Siapa menusuk ke kerja jahat tu gitulah dah. Mana benda tak molek. Apa kita jauh kadang-kadang kita cari pongok-pongok dah, kita cari tempat sulit-sulit duk kerja benda tak molek. Duk kacau apa? Kerja benda molek tu. Pas kerja benda molek ni, amal soleh ni ada harapan kita nak dapat pada hari akhirat. Dapat pahala pada hari akhirat. Supaya orang tak puasa dah dia. Boleh puasa geduk. Dah hutan mana geduk cari makan. Menusuk. Tu amal tak soleh. Maka berdosa di hari akhirat. Adapun kita baca Quran, kita puasa, kita sembahyang, ni harapan kita akan dapat pahala pada hari akhirat. Maka Nabi Syuaib tu dia seru kaum dia, seru umat dia supaya kerja benda molek. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, ya Tuhanku, ku minta pada engkau rajin nak kerja benda molek. Wa tarkal munkarat, dan supaya berasa nak tinggal benda mungkar-mungkar. Ini berakhir dah benda hak salah tu dah. Benda hak berdosa tu duk berakhir kerja lah. Jangan jadi macam tu. Beriman dengan Allah, pas kerja amal soleh.
Kalau orang tu beriman dah dengan Allah, Islam dah, iman dah, tapi amalan dia jahat, tak ada harapan juga nak dapat pahala di sisi Allah. Ataupun orang ni kerja benda molek bercakap dah, berjuruh bercakap dah, tapi dia tak beriman dengan Allah. Dia syirik dengan Allah. Dia ibadat tak kena dengan jalan Allah, maka tak ada harapan juga akan dapat pahala di akhirat. Kalau gitu Nabi Syuaib ni, dia seru umat dia, kaum dia, yang pertama sembahlah kepada Allah Ta'ala satu. Tauhidlah kepada Allah. Kerana sebesar-besar ibadat tu tauhid. Kita bertauhid kepada Allah tu ibadat besar tu, satu. Lepas tu tambah pula amal-amal soleh lain. Maka orang ni lah ada harapan akan dapat pahala di akhirat. Wala ta'sau fil ardi mufsidin, dan janganlah kamu melakukan kerusakan di muka bumi. Tak usah dah buatlah benda-benda hak jadi rusak pada muka bumi. Nah, benda dah jadi susah, jadi gapo? Jadi berdosa, salah dengan hukum Allah Ta'ala, kadang-kadang salah dengan undang-undang kerajaan. Kita tak ada. Siapa bercuri, berjudi, menyamung, apa semua. Hak tu nyata-nyata salah. Bila salah, rusaklah pada muka bumi. Duk jadi huru-hara dah susah di atas muka bumi ini dengan sebab manusia duk kerja dosa. Nah, tipu. Maka Nabi Syuaib wayak pada kau, janganlah kamu melakukan kerusakan pada muka bumi. Benda mungkar, benda diingkar oleh fikiran kita, diingkar oleh manusia, diingkar oleh hukum Allah Ta'ala, semua tu jangan kerja. Oh, nah, patah jangan kerja. Kerana benda tu rusak pada muka bumi. Bumi duk susah, dunia duk susah ni kerana manusia duk kerja mungkar tu, benda jahat tu. Nah, maka Nabi Syuaib dia nasihat kepada kaum dia supaya jangan kamu melakukan kerusakan pada muka bumi. Ni dah. Ni supaya dalam doa saat ni lah. Minta Allah Ta'ala kita ni rajin kerja al-khairat, benda molek. Benda molek tu fikir sendiri pun apa. Nah, ma'ruf tahu belaka. Ma'ruf tu tahu belaka benda molek. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkar. Dan wibasa nak tinggal benda mungkar. Benda mungkar tu benda diingkar oleh semua lapisan manusia, apa semua tu. Nampak tak molek belaka tu apa mungkar. Diingkarkan. Orang tak kenal belaka. Ni kacau dah. Benda hak orang tak kenal pun kacau kerja. Siapa menusuk-menusuk. Siapa letih-letih, siapa. Kadang-kadang ada siapa kena kena liar dengan manusia, dengan kita duk pakat kerja benda mu. Pas pula dah benda ni merosakkan pada muka bumi. Bumi duk jadi susah, jadi huru-hara, jadi gapo tu. Tak ada halus apa besar. Mari daripada kerja benda hak salah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Benda yang diingkarkan oleh fikiran, yang diingkar oleh masyarakat, oleh manusia. Ni nasihat Nabi Syuaib kepada kaum dia. Nah, kepada umat dia di Madian. Fakadzabuhu, maka mereka mendustakannya. Mendusta ni tak tu. Nabi Syuaib dia nasihat, dia royak tu pakak. Apa? Kadzabu ni mana kalau mulut kau pakak wakil bahang, pakak senda-senda mengejek. Nah, dan sebuah perbuatannya tak turut lah. Tak heran, tak peduli. Tu mana kadzabuhu. Nah, maka mereka mendustakannya. Fa'akhazathumur rajfah,
lalu mereka dibinasakan oleh gempa bumi. Ni Allah Ta'ala cerita kata, lalu Allah Ta'ala membinasakan kaum Nabi Syuaib ini dengan gempa bumi. Fa'asbahu fi darihim jathimina, serta menjadilah mereka mayat-mayat yang tersungkur di tempat tinggal masing-masing. Maka jadilah mereka itu dalam kampung mereka itu, dalam tempat mereka itu mayat-mayat habis. Jasimi itu jadi mati habis buat dia. Kerana marilah gempa bumi serta-merta dengan sebab lawan Nabi, lawan Rasul. Mati habis buat dia dalam kampung dia. Supaya kita tengok rakyat guling garuk mati habis. Tapi lama lah duk dakwah tu, duk seru tu, bukan kata sepatah kata tak turut, seksa selalu, Tuhan hantar gempa selalu dak. Duk lawan, duk bakit bahau Nabi Syuaib tu habis cakap. Akhirnya Allah Ta'ala hantar gempa bumi dan matilah mereka itu di tempat tinggal mereka itu. Tak ada kena pergi kot lain, tak ada kena pergi tubik daripada kampung rumah dia tak pakai mati dalam rumah. Allah Ta'ala hantar gempa bumi. Ni dia lah orang duk deraka kepada Allah Ta'ala, duk lawan Rasul tu pasal tu. Apa kena orang duk deraka lah ni kita tu duk zalim, duk lawan ke apa? Tu rahmat daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala duk Allah dia peluang kepada dia supaya boleh bertaubat, boleh gapo. Bila lagi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tuhan tak membinasakan selalu dak. Kalau umat dulu-dulu malah inilah akhir. Bila deraka pada Nabi, lawan Nabi, Allah Ta'ala ambil salah lah dah. Allah Ta'ala membinasakan lalu dah. Ini dia. Lepas tu, hei umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambil contohlah. Sorok kacau lah lawan hukum Allah. Gena-gena pun tak meni. Gena-gena pun bukan kata kemenangan duduk di kita. Akhirnya kena kembali kepada Allah Ta'ala. Baru nak tipu lagi. Boleh tu saya turut ajaran Nabi, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duk zalim, duk joli. Walau kita duk tah dunia sehat, kenyai secara mana pun, akhirnya kena kembali kepada Allah Ta'ala. Kalau umat kami dulu, Allah Ta'ala binasa dah. Supaya dengan umat Nabi Syuaib alaihissalam. Ni suk di situ belaka. Suk di situ belaka kalau orang tu deraka kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadhathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jasimina. Menjadilah mereka lalu mereka dibinasakan oleh gempa bumi, serta menjadilah mereka mayat-mayat yang tersungkur di tempat tinggal masing-masing. Sekapung hak deraka tu jadi mayat habis. Taruh mana kalau kita tengok. Kalau orang mati 2 orang, 3 orang duduk sekaligus tu kita lebih gamak lah. Tak ada. Ni sekapung dia tu hak deraka tu jadi mayat habis. Ni balasnya yang Allah Ta'ala balas kepada kepada kaum Nabi Syuaib alaihissalam. Jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala menceritakan seorang Rasul dan seorang hamba dia, iaitulah Nabi Syuaib alaihissalam. Dia tu menakuti kaumnya ahli Madian. Maka menyuruh ia ke mereka itu supaya ibadat kepada Allah Ta'ala satu, jangan syirik. Ni nama satu sekali. Orang kalau betul akidah, mudahlah nak ibadat kepada Allah Ta'ala. Mudahlah nak turut perintah Allah Ta'ala.
Tapi kalau akidah dia tak betul, duk syirik dengan Tuhan, duk tak betul dengan ajaran Allah Ta'ala, dah pegangan dia tak betul, maka itulah duk jadi payah nak taat kepada Allah Ta'ala, duk jadi tak ikhlas, duk jadi gitu gini, duk bertakwil tu kerana akidah dia tak betul. Habis ni mula-mula suruhan Nabi kepada umat dia tu, iaitulah betul akidah. Lepas pada tu dia obses takut kepada Allah Ta'ala dan kemarahan Allah Ta'ala pada hari kiamat. Nah, tapi oleh kerana umat dia tu suka kerja benda fasik pada muka bumi, maka dia mendustakan Nabi Syuaib alaihi salam. Yang mendustakan Nabi Syuaib, akhirnya Allah Ta'ala menasalah mereka itu dengan gempa yang besar. Dalam negeri mereka, dalam kampung mereka sendiri. Hingga siapa orang panggil kata cabut takah hati dia. Dan Allah Ta'ala mengazabkan mereka itu pada hari Zullah, bagaimana sebut pada tempat lain. Kemarau besar, kemarau kat weh. Dia dah agalah pada hujan, dah kemarau besar. Lepas tu Allah Ta'ala teduh. Nampak hujan nak turun. Pakak ramah, pakak tubik habis. Tubik kok ada bola habis nah. Tubik kok punah habis, pakak tubik dah nampak teduh ni. Maka di situlah Allah Ta'ala jadi gempa, jadi gapo, mati ya berguling garuk. Huminya sebab dia deraka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Nabi Syuaib. Inilah akhirnya. Ada wa 'adan wa samuda, dan ingatkanlah pula peristiwa kebinasaan kaum 'Ad, iaitulah kaum Nabi Hud, wa samuda, dan kaum Nabi Saleh. Nah, ambil contoh pula. Sani Nabi Syuaib, ni pula kaum Ad. Nah, kaum Ad. Ya Ad ni nama kaum dah. Samud pun nama kaum. Kaum ni buat puak dia lah, kabilah dia, keturunan dia. Adapun Madian saat ni katanya nama tempat. Nah, Madian tu penduduk tempat Madian, bukan nama keturunan dia. Khoni ni kaum Nabi Hud, iaitulah Ad. Dan kaum Nabi Saleh, puak Samud. Ingat kata peristiwa ni pula. Wa qad tabayyana lakum min masakinihim. Wa qad tabayyana lakum min masakinihim. Dan telah pun ternyata kepada kamu sebahagian daripada bekas-bekas peninggalan tempat kediaman mereka. Puak mohon tahu lako. Ni kita kecek dengan orang masuk Quran ni pula tahu belako tempat Nabi Saleh dan tempat Nabi Hud. Kaum Ad dan kaum Samud ni nyata bagi kamu sebahagian daripada bekas-bekas peninggalan tempat kediaman mereka. Supaya katanya di ada satu tempat nama Madain Saleh, tempat kediaman Nabi Saleh, bana-bana Nabi Saleh. Anggap apa jadi bana buruk dah tinggal kerana berlaku bala daripada Allah Ta'ala sebab mereka itu deraka kepada Nabi Saleh. Ingat kata peristiwa tu. Orang-orang Arab, orang-orang masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni, cuba ingat kata peristiwa kebinasaan Ad, kaum Nabi Hud, dan Samud, kaum Nabi Saleh. Dan sesungguhnya telah pun ternyata kepada kamu sebahagian daripada bekas-bekas peninggalan tempat kediaman mereka.
Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum, dan kebinasaan mereka yang demikian ialah disebabkan syaitan memperelokkan pada pandangan mereka. Fasaddahum 'anis sabili, lalu ia syaitan menghalangi mereka daripada jalan Allah yang sebenar. Wa kanu mustabsirina, padahal mereka orang-orang yang bijak, pandai dan berakal, yang dapat membezakan yang benar dan yang salah. Aniha kaum Ad dengan kaum Samud pula. Puak dia tu, kampung dia, tempat dia tu, orang-orang Kedia ni boleh tengok cara ataupun kesan-kesan yang Allah Ta'ala membinasakan mereka. Kaum Ad dan kaum Samud ni, dia jadi deraka kepada Nabi tu pucanya kerana kerana syaitan memperelokkan pandangan mereka pada pandangan mereka akan amalan-amalan yang jahat. Amalan hak jahat, hak tak molek, deraka pada Nabi, tak turut ajaran Nabi. Tapi setan ni dia hiyah. Zayyana ni winapak molek, berasa kena. Ani na'udzubillah minasyaitanir rajim. Dah itu. Lani-lani pun ada sejenis macam tu. Benar tak kena cerak, tak betul cerak. Tapi setannya hiyah, we berasa nampak sedap lihat. We nampak kena. Tak semaya tu berasa kena. Hidup tengok orang semaya tu berasa darat, tak itu. Kalau orang tino tudung orang molek, berasa tak kena, berasa darat. Nonoknya pesan tak kelubung, tak ibadat pada Tuhan, tak pergi masjid tu berasa kena, berasa hilang. Ini syaitan zayyana, na'udzubillah. Kalau orang kena hiyah oleh syaitan malah ni, payahlah. Payah nampaklah benda sebenar. Kadang-kadang benda hak salah cerak-cerak dia berasa betul. Benda hak betul cerak-cerak dia berasa salah. Kerananya hiyah oleh syaitan. Hiyah oleh syaitan. Di dalam tu ada racun, tapi di luar tu nampak sedap lihat. Nampak gapo? Panengnya dia tu berasa betul, berasa gapo. Maka puak Samud ni dan puak Ad ni, puca dia deraka pada Rasul kerana dalam panengnya dia tu berasa kena. Hikmah kerana syaitan hiyah kepada dia, memperelokkan pada pandangan mereka akan amalan-amalan mereka yang jahat. Bila syaitan hiyah malah tu, lalu ia menghalangi mereka dari jalan Allah. Rasa tak nampak selalu jalan Allah Ta'ala. Bini kita kena betul molek, kena fikir molek. Kena buat paduan molek dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi mari daripada perasaan dan nafsu kita. Bime-bime takut pergi berasa molek, benar tak molek? Tak itu? Ataupun pergi berasa tak molek, benar molek. Bini Allahumma arinal haqqa haqqan, ya Allah, wi nampaklah kepada kami benar sebenar tu, wi nampak sebenar semua. Wa arinal batila batilan, dan benar salah, wi nampak tu salah. Lepas tu benar-benar, bila kita nampak benar, minta Allah Ta'ala hidayah pada kita, boleh turut benar-benar. Jangan berasa payah, jangan berasa berat. Dan kalau benar salah, kita wi nampak salah, lepas minta Allah Ta'ala hidayah pada kita, wi berasa tak turut. Bime takut syaitan nyugi hiyah benar tak molek, biasa molek, dan benar molek, biasa tak molek. Maka puca kaum Ad dan Samud duk deraka kepada nabi-nabi mereka ni kerana syaitan hiyah malah ni. Nauzubillah min zalik.
Nah, maka hak tu kena mengaji molek, belajar molek, minta doa dengan Tuhan banyak. Kerana dia bertukar ayat sudahlah. Nah, bertukar panengi tu sudah. Kita pergi nampak habis benda tak molek tu jadi rasa molek. Rasa kena. Nah, kalau benda molek kita rasa tak molek dan benda tak molek kita rasa molek. Maka inilah sebab kaum Ad dibinasakan. Bila malah tu lalu ia menghalangi mereka dari jalan Allah. Syaitan lah yang menghalangkan mereka dari jalan Allah. Jangan turut. Jangan turut buat tu. Jangan turut dia tu. Jangan turut ajaran tu. Dak. Ni sad halangi tu. Duk sumak. Duk sumak tak nampak tu batal tu. Nauzubillah. Wa kanu mustabsirina, sedangkan adalah mereka itu, padahal mereka itu orang-orang yang bijak pandai dan berakal. Padahal kalau kecek kau lain itu cerdik sangat. Nah itu, tapi buku agama saya tak nampak. Ini sad sumak tu memang tak itu. Duk sumak pandangnya dia. Kalau hal lain cerdik sangat. Bijak sangat. Mustabsirin. Bijak pandai dan berakal. Tapi kalau hak ajari Allah Ta'ala, patah angin selalu. Astagfirullah. Nah, padahal mereka orang-orang yang bijak pandai dan berakal, yang dapat membeza yang benar dan yang salah. Kalau hal lain itu pandai sangat. Ada sejenis manusia kalau bab lain cerdik sangat. Kalau bab agama dia tak nampak. Ini dia sad duk sumak tu. Budak-budak dah rasa tu, aku kalau ngaji agama rasa tak nampak. Tak ada. Kalau kau lain rasa cerah sikit. Ya dah tu sumak dah tu. Nah, giduk nampak benda hak lain pada agama, rasa naik angin, rasa suka. Dan hak agama, hak ajari Allah Ta'ala, rasa patah angin. Maka kaum Samud dibinasakan dia. Nah, dimerka oleh Allah Ta'ala. Dan dia tak turut ajaran Nabi Syuaib dia, Nabi apa ni? Nabi Hud dan Nabi Saleh dah. Dengan sebab syaitan lah duk menahan dia daripada tengok benda yang sebenar. Tiada. Maka ini adalah di antara contoh yang Allah Ta'ala tahu kepada kita orang Islam, kita umat Islam, umat Nabi Muhammad ni, akan umat-umat dulu yang mendustakan Rasul mereka itu. Maka akhirnya Allah Ta'ala binasa. Allah Ta'ala ambil salah. Dengan sebab deraka mereka itu pada Rasul. Ni ialah kaum Nabi Hud alaihissalam. Dia duduk di satu tempat nama Ahqaf selagi. Iaitulah satu bandar yang berhampiri dengan Hadramaut, negeri Yaman. Dia sebelah nu, sebelah Yaman. Ka'ak ni adalah kaum Nabi Hud. Hampir dengan Hadramaut. Hadramaut, iaitu negeri Yaman. Di Yaman lah ni dah bandar Hadramaut tu. Adan, San'a, Hadramaut, Hadrami. Kalau orang Arab mari kau ni orang panggil Arab Hadrami. Hadrami tu ialah puak Hadramaut tu. Banyak ke Arab ada kau tani kat mana tu. Dia mari kau tu lah. Ada kau negeri hak Yaman, kau Indonesia ke apa tu ada lah. Orang panggil Hadrami. Maka situlah tempat kaum Nabi Hud ataupun Fuad. Adapun Samud ni ialah kaum Nabi Saleh alaihissalam. Dia mendiami pada satu tempat hajar. Iaitulah hampir dengan Wadil Qura. Hampir dengan Wadil Qura. Tapi lah ni kalau Madain Saleh tu duduk dalam negeri Saudi dah, sebelah mana tahulah kau.
dekat Urdun ke mana dah ke sebelah nu. Wa Madain Saleh bandar Nabi Saleh. Maka orang-orang Arab tu tahulah tempat kedudukan demo dua keturunan ni. Dah orang Arab Mekah tu dia tahu sangat. Habis ni bila Tuhan sebut dalam Quran walah ni dia mau faham sangat. Nah, dia mau faham sangatlah puak dua kaum yang deraka pada Rasul alaihi wassalatu wassalam. Dah. Ani gapo? Puak dia bijak sangat. Nah, orang cerdik sangat tapi bab agama, bab turut Rasul ni nya tak nampak. Nah, kerana syaitan duk saddahum. Nah, duk menghalangi mereka itu. Ani dua gapo dalam ayat ni nya dua nabi yang Allah Taala teladan kepada kita, iaitu Nabi Hud dengan Nabi Saleh. Adapun ayat sani Nabi Syuaib. Nah, mudah-mudahan kita bila dengar dah kisah-kisah macam ni, dah kita kena perhati benarlah cut mana puak dia duk deraka pada Nabi. Semoga Allah Taala jaga kita semua. Dan hak takut sekali, takut syaitan hiyah pandangan kita, hati kita, benda tak molek gi nampak molek, benda molek gi nampak tak molek. Oh ni jadi sangat dalam masyarakat manusia tu. Murahnya benda molek, murahnya katanya cerita. Kalau tanya-tanya kita molek ke? Molek. Ni takut sekali. Nah, kena ke tak? Kena. Apa kena? Gitu, gini, gitu. Ni dalil kata syaitan duk hiyah dia. Duk main dia, duk upah dia kalau bahasa kita kecek kampung, syaitan duk upah otak dia. Upah pala dia tu we tak nampak benda molek. Jangan kacau sangat. Dah kita bahasa tak nampak lagi pun jangan ada kacau, jangan ada lawan, berdoa dengan Tuhan we nampaklah. Serah pada Tuhan we buka jalan pada kita, we nampak benda molek tu molek. Dan benda tak molek tu tak molek. Jangan duk turut hias setan. Setan je naklah tu. Nak we menih mata kita ni. Salah tak kira. Setan naklah tu. Kau tu nya duk sumak tu. Dah duk sumak. Tu saya terima benda molek daripada Allah Taala, daripada ajaran Rasulullah. Kalau orang kata hak ni mari di Allah, mari di Rasulullah. Hak ni hukum Allah, hak ni sunnah Rasulullah. Duk saya situ. Kerana sudah sumak dalam fikiran dia, mari daripada hiasan syaitan. Maka ni setengah daripada sebab umat-umat jami dulu duk tak saya turut ajaran rasul-rasul Allah Taala tu balah tulah. Kalau dia bagi kita ni, kita kena minta jauh dan jangan menjadi belah tu. Allah Taala beri ayat, beri contoh, beri kisah ni supaya kita ambil iktibar seterusnya. Mudah-mudahan Allah Taala jadi kita daripada orang yang dapat hidayah dengan seelok-elok hidayah daripada Al-Quranil Karim. Subhanakallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.